Selamat petang, Iwan. Okey, selamat petang semua. Dengar tak suara saya? Hai, Ziau. Dengar. Okey, untuk hari ini baru 31 orang dengan saya 30 lagi 10 orang tak masuk. Okey, hari ini kita nak buat perbincangan soalan PDPR kita hari itu dan saya akan siapa yang dah ni nak kena buat pembetulan lah. Siapa yang 100% tak payahlah. Okey ah. Okey, saya share lagi sekali. Hai Jehong. Markah awak. Semua dah dapat tahu tak lagi markah? Dah puas hati belum dengan markah awak? Okay, saya share lagi sekali. Tak puas. Okay, selamat petang Darren. Tak puas bukan salah saya lah. Saya dah bagi soalan yang saya rasa tak susah pun. Tapi tak pastilah. Okey, 34 orang kehadiran. An Howard, An Zijian, Chia Jahon, Chu Pesan, Chin Ziron, Chun Jin Yu, Chris Lee, Darren, Desmond, Goh Sin Hao, Kim Ming Hong, Wadeshan, Jeremiah, Josephine, K. Huizuan, Koh Xuan Yang, Nam Yanzim, Lee Kahrun, Lee Yiwen, Lim Wei Jun, Loh Wizi, Loh Jihang, Yi Sing, Ruben, So Syuni. Andrew dah masuk kan? Andrew dah ada ni. Ya. Ha. Desmond kelas 2B1, siapa lagi belum masuk? Ramai ni. Wang Chiao Zian, kenapa left? Okay. Yap Yanza, Wang Zhengyi, Tong Yuzuan, Sean Yu sudah, So Wento. Saya tak nampak lagi Jordan Jinit tiada. Shime belum masuk. Shime belum. Zhenjuan belum. Zhenjuan dah. Chun Jinyi, Christine belum. Christine sudah, sorry tak nampak. Desmond, Hemming Hong, Huang Zanzi. Hemming Hong, Hong Zhuanzi belum. 2B1. Betul tak Desmond? Zhuanzi dengan Jordan. Betul lah. Okay. Saya share, kita bincang jawapan dululah. Boleh? Okay ya. Ni soalan yang hari tu saya share dengan awak. Soalan yang diagnosis kita. Okay. Saya dah share kan? Share. Pembetulan buat berapa kali? Subjek lain buat berapa kali Zuyau? Subjek lain buat berapa kali? Tak buat pembetulan? Buatlah supaya awak ingat. Okey, ini soalan kita. Soalan yang pertama, sistem nombor perlapanan juga dikenali sebagai sistem nombor. Kalau untuk soalan yang pertama ni, kebanyakan orang yang betul, yang salah ada 1, 2, 3, 4. 4 orang yang salah. Okey, yang pertama jawab perpuluhan, Ang Howard. Yang kedua, Heksa Shime. Yang ketiga, Zhenjuan jawab perpuluhan juga. And then, seorang lagi, Sean Yu jawab perduaan. Jawapan dia ialah, sistem nombor perlapanan juga dikenali sebagai sistem nombor
Tak apa, kita bincang. Sistem number oktal. Perlapanan nama lain dia ialah oktal. Okey, boleh? Yang ni soalan pertama. Okey, 4 orang saja yang salah. Okey, kebanyakannya semua betul. Okey, soalan yang kedua. Sistem nombor per-16an juga dikenali sebagai sistem A decimal, B binary, C asas 16, D oktal. Apa dia? Sekejap saya nak masuk. Saya punya lagi satu senang. Okey. Asas 6. Asas 16 kan? Okey, yang nombor 2 ialah asas 16. Nombor 2 berapa orang yang salah? 1 oktal Cupesan. Yang kedua ialah Hemminghong binary. Macam mana boleh silap ni? And then yang ketiga Likahru decimal. Decimal ialah number perpuluhan, and then oktal ialah number perlapanan. Lagi satu binary ialah number perduaan. Boleh ha? Saya bukan nak ni, saya tengok kebarang kalian sahaja. Okay, so jawapan dia ialah C, asas 16. Okay, nombor 3. Apakah nombor perlapanan bagi nombor perpuluhan 179? Ki Huizuan, apa dia? Jawapan dia. A 263, B 236, C 326, D 632. Huizuan, manakah? Ifan pinjam kalkulator. Okey, okey. Huizuan ada tak? Boleh chat pun tak apa. Tak ada orang nak jawab ke? 179 nombor perpuluhan. Huizuan ada tak? Desmond? Mana semua orang ni? Pergi mana? Darren? Tak, saya duk tanya Huizuan mana, Desmond mana, kenapa tak ada yang jawab? Junyu yang jawab. 263, okey betul. Zuyao. Mana nama-nama yang saya panggil ni, pergi mana semua orang? Okey, jawapan dia ialah 263. Okey, kita tengok berapa orang yang salah. 263, 263, 1, 326. Macam mana boleh terbalik? 326 terbalik. 1, 2, 3. 3 orang yang ada seorang lagi 236 Ang Howard. Macam mana boleh terbalik? Okey, soalan nombor 4. Tukarkan nombor perpuluhan 83 kepada asas perlapanan. A 123, B 124, C 125, D 126. Okey, siapa nak jawab terus jawab je. Panggil tak ada yang orang yang menyahut. Penat. 4A Zuyao 123. Yang lain? Okey, nama 4 123 ada juga yang jawab C 1 2 B C 125 B pun ada, C pun ada, B pun ada.
Macam mana boleh silap? Okey, next soalan nombor 5. Apakah nombor perpuluhan bagi nombor perlapanan 1, 2, 3, 4? A 667, B 668, C 669, D 670. Yuan jawab siap-siap dah ke? 668. Okey, tahu cara penukaran semua tahu jawapan dia ialah B 668. So berapa orang yang salah? Ada 1, 2, 1670, 1669, 670, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 orang salah. Okey, patutnya kalau untuk nama-nama ni awak boleh betul awak tak ada masalah sebab dia tak menyebabkan apa awak punya hanya buat pengiraan sahaja. Okey, apakah nombor per-16an bagi nombor perduaan 11100001011. Yang ni dia nak nombor per-16an bagi nombor perduaan. So 1, 2, 3, 4 terus dapat. And then 1, 2, 3, 1 D8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 D8B. Zuyao dan juga Yiwen. Okey, jawapan dia ialah 1 D8B. Cara dia macam mana? Tak payah nak guna kalkulator pun tak apa. Awak pastikan tarik dari nombor belakang 1, 2, 3, 4 garis 1, 2, 3, 4 garis dan awak akan dapat terus jawapan dia. Okey, 128, 1D8B. Okey, bagus. Berikut ialah nombor perpuluhan yang telah ditukar daripada nombor per-16an dengan betul kecuali A473 jadi 1139. Okey, daripada nombor perpuluhan ditukarkan kepada nombor per-16an. So, awak tengok nombor perpuluhan dia, tukarkan kepada per-16an. Nombor dia semua betul kecuali yang salah ialah okey, Yiwen jawab 514, jawapan dia ialah 1200. 514 jawapan dia ialah berapa? 514 desimal sama dengan heksa. Jawapan dia ialah berapa? 514 ditukarkan menjadi heksadesimal. Berapa? Jawapan yang sepatutnya ialah 514 ditukarkan menjadi heksa. Berapa? Kalau jawapan yang betul dia ialah apa semua senyap? 202. Tak ada orang jawab. Okey, nombor per-16an 6A mewakili aksara J dan 6B mewakili aksara, betul Zuyao, aksara K. Apakah nombor per-16an bagi aksara O? Okey, terus sajalah. A, J, K, L, M, N, O. So, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F. Jawapan dia ialah F. Betul, Yuan. 6F. Okey, nombor 8. Dah bagi dah jawapan. Berikut ialah nombor perpuluhan yang telah ditukarkan daripada nombor per-16an dengan betul kecuali, kod ASCII 65 mewakili aksara A. Apakah yang aksara yang mewakili aksara kod ASCII 71. So 65, 66, 67, 68, 69, 70. A, B, C, D, E, F, G. 71. So jawapan dia ialah C. Bagus. Tukarkan nombor per-16an A23 kepada nombor perduaan. Okey, yang ni terus jawab je A. Okey, yang ni saya nak tahu. Satu siri langkah yang tersusun untuk menyelesaikan suatu masalah dipanggil apa dia? A. Algebra, B. Algoritma, C. Pseudocode, D. Pengatur caraan. Yuan jawab B. Algoritma. Okey, betul algoritma. Algoritma maksud dia langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. So, jawapan dia ialah algoritma.
Okey, nombor 12. Berdasarkan penyataan di bawah, antara berikut yang manakah perwakilan algoritma? Satu sudokod, dua peta minda, tiga carta alir, empat segmen kod. Okey, jawapan dia ialah apa? A satu dan 2, B 2 dan 3, C satu dan 3 dan D satu 2 dan 4. Jawapan dia ialah satu dan 3. Betul Win Jun, betul Zuyao. Sebab apa? Sebab sudokod dan carta alil sahaja. Peta minda confirm dah keluar. So yang mana jawapan yang ada dua semuanya reject. A, B dan C terus reject. A, B dan D terus reject. So jawapan dia ialah C. Peta minda ni awak hanya untuk digunakan untuk awak buat nota ataupun apa-apa topik yang menggunakan awak untuk mengingat. Dalam ASK kita tak pernah guna pun peta minda. Kecuali awak buat peta minda untuk awak ingat nota. Okey, segmen kod kenapa bukan? Segmen kod ialah untuk membina atau cara. Sekarang ni kita nak perwakilan algoritma. So jawapan dia ialah pseudocode dan juga carta alir. Okey, next. Antara pilihan berikut yang manakah bukan satu struktur kawalan? Satu ulangan for, dua pelbagai pilihan, C ulangan Y dan D proses. Jawapan dia ialah proses. Proses bukan struktur kawalan. Proses ialah benda yang akan awak buat di dalam carta alir. Contohnya for proses ialah dalam bentuk diamond, I lebih kecil daripada 5. Itu memerlukan proses. Proses awak memerlukan simbol di dalam carta alir. Okey, bagus Yuan, bagus Zuyao. Okay, next. Nombor 14. Struktur kawalan pilihan yang terbenam dalam struktur kawalan pilihan yang lain disebut A. Struktur kawalan pelbagai pilihan, B. Struktur kawalan ulangan, C. Struktur kawalan pilihan bersarang dan D. Struktur kawalan dui pilihan. Jawapan dia ialah pilihan bersarang. Sebabnya dia berada di dalam satu struktur kawalan pilihan yang lain. Okey, bagus. Okey, perhatikan peralatan di bawah. Alatan yang manakah melakukan proses yang berulang? Satu washing machine, dua bicycle, tiga pembakar roti dan empat ketuhar microwave. A 1 dan 2 iaitu mesin basuh dan juga bicycle. Alatan yang manakah melakukan proses dan berulang ya? B 1, 2 dan 3, D 1, 2 dan 4 dan D 1 dan 4. Jawapan dia ialah jawapan dia ialah 1, 2 dan 4. 1 washing machine, 2 bicycle dan 3 ialah microwave. Okay, next. Teliti carta alir di bawah. Struktur kawalan yang manakah ditunjukkan dalam carta alir ini? Yang ni daripada buku teks saya ambil dia punya soalan dia. Okey, mula isytihar pemboleh ubah dan pembilang. Kalau awak dah hafal carta alir, bila awak nampak je pembilang, secara automatik awak akan nampak dia ialah struktur kawalan ulangan for. Sebab apa? For sahaja yang ada pembilang. Y tak ada pembilang. Okey, memenuhi syarat, ya, langkah yang perlu diulang, pembilang dikemas kini. Apabila nampak perkataan pembilang, secara automatik awak tahu itu ialah struktur kawalan ulangan for. Okey, bagus Yuan, bagus Ziyao. Okey, nombor 17. Apakah yang dikatakan atau cara komputer? Okey, A, satu carta alir yang dilukis bagi mengarahkan komputer menyelesaikan masalah. B. Satu set arahan yang ditulis dalam bahasa mesin bagi mengarahkan komputer menyelesaikan masalah. C. Satu set arahan yang ditulis dalam bahasa pengaturcaraan bagi mengarahkan komputer menyelesaikan masalah. Dan D. Satu sudokod yang ditulis dalam bahasa tabii manusia bagi mengarahkan komputer menyelesaikan masalah. So, dia nak apa itu atau cara komputer. Bila melibatkan atau cara, satu carta alir yang dilukis. Komputer tak faham carta alir. Carta alir ni untuk manusia. Okey, dan juga ini. Satu pseudocode yang ditulis. Pseudocode pun untuk manusia. Maknanya untuk pengatur cara. Komputer hanya faham bahasa. Okay, first
dia faham bahasa mesin, tapi bahasa mesin dah tak digunakan untuk pemikiran computational, dia akan guna bahasa pengatur caraan. Bahasa mesin dia tak memerlukan pemikiran computational. Bahasa mesin dia tak boleh menyelesaikan masalah. Dia hanya menerima data yang diinputkan. Okey, apabila bahasa pengatur caraan baru dia boleh menyelesaikan masalah. So jawapan dia ialah C. Bagus. Okey, 18. Antara yang berikut, yang manakah format bagi file Python? Okey, first star.p, star.pt, star.py dan star.pyt. Okey, yang ni hari tu saya dah tunjukkan jawapan dia ialah star.py. Ini apabila awak save bahasa programming Python, dia akan save star. Star ni ialah apa-apa nama file. Contohnya contoh, menu, tambah, nama awak atau apa-apa tapi dia punya format file ialah .py. Sebab apa .python? Dia tak ada T, dia tak ada top .pt, dia tak ada .p. Okey .py. 19. Jenis data yang manakah tidak disokong oleh aplikasi pengatur caraan Python? A. Integer, B. String, C. Double dan D. Boolean. Yang ni pun dah dibincangkan dalam kelas sebelum ini. Dia tak menyokong bahasa jenis data double. Kalau untuk double, Python menyokong jenis data macam mana? Double ialah apa? Double ialah number perpuluhan. Okey, kalau untuk aplikasi Python, dia menyokong jenis data yang bernama apa? Dia tak menyokong double, dia menyokong apa? Data apa? Kalau number perpuluhan dalam Python apa? Nama dia apa? Jawapan dia betul D, tapi kalau nama lain bagi nombor perpuluhan dalam Python, nama apa? Ingat tak? Yuan, Jinyu, Zuyao, Wenjun, Wizi, Desmond, Huizuan, Jinhang, Josia, Gozinhao. Siapa nak jawab ni? D? Saya tanya jenis data apa, Jeremiah? Jawapan dia betul C. Sekarang ni saya nak jenis data yang disokong oleh Python. Betul Zuya? Float. Kalau double ialah betul. Zinhao betul, jawapan dia ialah C. Tetapi sekarang ni saya nak jenis data yang disokong oleh Python. Okey, jenis data yang disokong oleh Python ialah float. Kalau double ni ialah untuk bahasa pengatur caraan C. Tetapi apabila awak belajar programming Python, bahas dalam nombor perpuluhan, dia dikenali sebagai float. Faham? F-L-O-A-T tu macam Zuya type tu. Float. Okey, nombor 20. Apakah output bagi kod berikut? STR sama dengan selamat datang. Okey. Ini Jinyu jawab D, mesej ralat. Zuya awak salah yang ni kan? Okey, sebab apa? Sebabnya kalau nak declare perkataan di dalam Wenjun selamat datang, jawapan dia ialah mesej ralat Wenjun. Kalau awak tengok dalam buku teks, sekejap saya buka buku teks. Saya tak buka lagi buku teks, sorry ya. Lambat dah pula bila share dengan awak. Kalau awak tengok buku teks awak, cara nak menulis string di dalam Python, kita belum tulis lagi tapi hari tu saya dah tunjukkan dalam kelas. Jenis data yang untuk menulis string di dalam Python ialah Okay. Nampak ni? Ayat sama dengan str dalam kurungan selamat datang. Kalau yang tadi, kalau tengok dalam kita punya ni tadi, str sama dengan selamat datang. Tak ada inverted, tak ada bracket, pembuka dan penutup bracket. And then str ni bukan declaration. Declaration dia kena declarekan sebagai ayat ataupun apa-apa.
Itu cara menulis string di dalam ataupun macam ni, A sama dengan str dalam kurungan hello. So, betul Zia. So, ini cara menulis string di dalam Python. Kalau untuk yang tadi, awak punya ini output dia ialah message ralat. Dia tak keluar selamat datang and then yang ni pun salah. Kenapa tak ada tanda quote ini? Quote ini digunakan untuk menulis, dia boleh jadi 2 ataupun satu. Satu pun dia tak jadi ralat kerana dia lagi satu dalam bracket, dia ada quote 1 ataupun quote 2 macam ni and then tutup bracket, dia tak akan print benda ini. Sebab dia hanya print yang di dalam quote itu sahaja. STR memang salah lah. And then message ralat. Ralat kenapa? Cara penulisan ini ialah salah. So, boleh tengok cara Zuyao tunjuk ke dekat awak punya chatting ni. Ayat sama dengan STR selamat datang. Dia declarekan STR selamat datang ni ke dalam ayat. Ayat ni dijadikan pemboleh ubah. Print ayat. So, bila print ayat, dia print selamat datang sahaja. Faham? Boleh faham semua? Cara menulis string? Boleh. Okey. Semua dah puas hati dan dah nak tengok markah ke lagi sekali? Ataupun saya share dalam WhatsApp? Markah. Markah sebenarnya dah dimasukkan dalam markah macam mana? Nak share dekat sini je ke ataupun nak share dalam grup WhatsApp kelas? Ataupun memang tak mau, tak payah tengok markah dah. Dah okey dah. WhatsApp. Okey saya share dalam grup WhatsApp saya akan combine macam ni. Ada 2 warna, yang atas tu untuk kelas 2A1 dan bawah 2A, 2B1. Boleh? Boleh tengok markah awak? Okey. Okey, saya share lah senang. Sekejap saya share sekarang. Saya rasa saya dah form tu. Mana dia? Ni kot. Okey. Ada 2 shift. Tengok shift yang kedua. Jangan tengok yang ni ialah yang awak punya overall yang buat tu. Ini yang kedua. Okey Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Untuk ASK? Tak, kita banyak masa lagi ni. Saya hari ni bajet nak buat ini sahaja. Cikgu, jika ada wifi light, tulis sleep. Siapa yang wifi light? Zuyang. Shime. Sekarang Shime masuk tak lagi? Masuk dah kan? Shime. Okay. Tak apa. Masuk hadir, dikira hadir. Late, tak apalah late untuk ni. Siapa yang left? Okay. Semua tak ada soalan apa-apa setakat ni? Ada soalan tak? Tak ada. Okey, untuk buat pembetulan, boleh tak awak print yang ini? Kalau awak rajin lah. Kalau awak rajin, awak ambil template ini, nama awak cari nama awak. Contohnya nama dekat sini ialah okey, contoh siapa-siapa, contoh Andrew kat atas ni saya ambil. Okey, kalau awak ni, awak ambil nama awak sahaja.
Awak tahu tak nak copy soalan dan juga jawapan? Ini soalan atas ni dan ini jawapan kat bawah ni. Semua tahu guna Excel tak? Ya, boleh. Ambil nama awak sajalah Zuyau, jangan ambil nama lain. Boleh tak? Okey, kalau ni copy and then contohnya awak nak ni, awak copy nama awak je lah copy kalau nak pergi tempat lain. Kalau awak nak ambil, awak dah save masuk dalam Excel tadi. Contohnya awak nak deletekan nama awak. Contoh saya pergi kat sini ya. Okey. Contoh saya awak nak keluarkan nama orang lain, awak hide ataupun awak delete sajalah. Contoh delete. Okey, dekat sini ada nama Andrew. So Andrew nak print nama dia sahaja. So untuk pembetulan, tolonglah print ini sajalah nama awak sahaja. Kalau panjang ke bawah, pandai-pandai awak lah adjust. 1, 2 ni copy ke masuk sini. 3, macam ni. And then copy saja, drag saja. Kalau guna Excel, awak drag saja. Macam ni. And then, nanti awak nak print, just print nama awak sahaja. Yang mana salah awak tolong betulkan dekat tepi tu sahaja. Boleh? Boleh tak? Kalau senang sebabnya kalau yang siapa yang malas edit, sebabnya kalau awak tak edit, okey contoh tak mau edit. Okey, awak nak ambil dari sini jap saya try. Dari sini sampailah hujung. Pergi page layout, siapa yang ada komputer print area, set print area. Jadi apa? Nampak ke? Tak nampak. Susah nak nampak. Pandai-pandai awak nak buat macam mana? Kalau macam saya ajar yang tunjuk tadi pun boleh. Kalau awak nak buat guna handset pun awak boleh edit dulu. And then awak terus print saja. Boleh? Lepas tu lekat dalam buku. Nak buat cara Zuya pun boleh. Save Word, save PDF. Terus buat. Boleh. Mana-mana asalkan ada bukti yang benda ni ada. Boleh? Siapa yang ada masalah? Ataupun nak suruh saya edit siap-siap? Oh, edit siap-siap. Siapa yang full mark print juga lekat. Maksud saya last time exam saya sudah save. Okay. Tak apa. Macam mana pun. Okay boleh? Saya rasa hari ni setakat ni je dulu kot. Tak ada apa-apa. Next week baru kita sambung kita punya programming. Boleh tak? Oh, Google Form version. Okay. Kalau nak Google Form, saya share Google Form version. Boleh? Tapi banyaklah sikit. Nak Google Form version ataupun Excel version? Send. Okay, saya send dalam WhatsApp. Okay, saya dah send dalam WhatsApp group. Google Form version. So, awak boleh buka Google Form and then tengok soalan dekat situ. Saya send. Send sebagai apa awak boleh? Awak dapat apa? Awak dapat apa? Zuyau. Boleh buka tak? Google Form tersebut.
Wait. Jika tak close, kita tak boleh nampak jawapan. Saya satu kali respon dulu. Sekejap nah, yang lain tunggu. Tak, saya tak guna setting. Sebab yang exam punya lain. Sekejap nah. Correct answer, hang bagi. Oh, nak tengok markah template itu. Tak ingat ke? Awak tengoklah awak punya tu. Awak punya yang saya share tu markah kat sini kan ada? Zuyao? Boleh terumpris. Tak apa, nanti saya buat lain tu. Okey. Okey, dah tak ada apa-apa soalan. Saya rasa, kenapa? Saya rasa kelas kita setakat ni dulu hari ni. And then sambung awak print dan lekatkan awak punya tu dalam buku awak. Saya harap kita cepat balik sekolah lah sebab sekolah dah nak buka untuk form 5 kan. Nanti kita akan masuk sekolah juga. Supaya kita dapat sambung, kita buat projek terus di sana. Okay. Saya handwriting, Hazuyau. Handwriting pun handwriting lah sebab satu saja kan. Siapa yang salah sikit boleh handwriting lah. Tak mau print pun tak apa. Terpulang pada awak. Kalau siapa yang 100% boleh print lah. Kalau tak mau 100% tak payah print pun tak apa. Buatlah macam mana yang awak nak buat asalkan ada. Okay. Siapa yang salah yang saya nak betul-betul ada pembetulan. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa setakat ni dulu kelas kita. Ya, Yuan print lekat dalam buku latihan. Ya, hari ni awal. Sebab hari ni saya memang target untuk kita buat perbincangan sahaja. Kau ada apa-apa nak buat lagi, Jin Yu? Nak sambung kita punya ni boleh? Programming? No. Oh, tadi dia tanya awal sangat. Saya bagi awal pun. Sebab hari ni memang target saya untuk buat perbincangan soalan dan terusnya. Sebabnya sepatutnya hari ni saya nak kena pergi bawa anak saya cucuk vaksin. Tapi saya dah pergi awal tadi. Tu yang anak saya kena pukul 2. Okay. Bye-bye. Jumpa lagi. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Baru dengar suara Andrew. Tadi tak mau dengar. Bye-bye, Jin Yu. Sama-sama, Yuan. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama, Darren. Okay, bye, Jin Hang. Bye, Yuzuan. Bye, Zuyao. Bye, Yanzin. Bye, Wenjun. Sama-sama, Zuyao. Bye, Christine. Tak ada bye dah.